A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, imamil muslihin wa sayyidil mujahidin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, pertamanya marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita juga bersyukur pada Allah Taala yang masih panjangkan umur dan usia kita sehingga saat dan ketika ini. Hari ini kita sudah berpuasa hari yang ke-23. Hari ini 23 hari bulan Ramadan. Kita berdoa pada Allah Ta'ala segala amal soleh sepanjang kita berpuasa dalam bulan Ramadan yang lepas, semua yang kita lakukan, kita doa agar diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allahumma amin. Kita juga berdoa agar kita terus diberikan kekuatan dan motivasi yang tinggi untuk lebih bertenaga dan lebih bersungguh-sungguh pada baki daripada hari-hari dalam bulan Ramadan. Lebih-lebih lagi, baki hari-hari ini adalah pada 10 yang terakhir daripada bulan Ramadan. Kerana Nabi SAW bila masuk bulan Ramadan, idza dakhala al-ashra ay ahya al-laila wa ayqadha ahlah wa jadda wa shadda al-mi'zar. Adalah Rasulullah SAW itu apabila masuk 10 hari yang terakhir daripada bulan Ramadan, Rasulullah akan menghidupkan malamnya. Rasulullah akan mengejutkan ahli keluarganya. Rasulullah juga bersungguh-sungguh wajaddah. Dan yang keempat, wasyaddal mi'zar. Rasulullah juga ikat kain ketat dengan maksud ini adalah kinayah bahawa Rasulullah fokusnya pada ibadah dan tidak bersama dengan para isterinya. Apapun kita berada pada tarikh-tarikh itu sekarang, iaitu 10 yang terakhir Ramadan, dan malam yang ganjil tinggal 3 malam saja. Malam 21 sudah, malam tadi malam 23. Jadi yang berbaki malam 25, malam 27 dan malam 29. Jadi kita gandakan usaha dan kesungguhan kita insya-Allah supaya tidak melepaskan sebarang bentuk kelebihan dan fadilat yang Allah sediakan dalam bulan Ramadan. Hari ini tuan-tuan dan puan sekalian, tajuk yang diberi adalah Ramadan penyucian jiwa. Ramadan adalah penyucian jiwa. Sebelum kita pergi lebih lanjut, kita recall beberapa perkara penting. Yang pertama berkaitan dengan Nabi menyebut apabila datang bulan Ramadan ini akan ditutup pintu-pintu neraka, dibuka pintu-pintu syurga dan dibelenggu syaitan, berdasarkan hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Apabila datang bulan Ramadan, dibuka pintu-pintu syurga, ditutup pintu-pintu neraka dan dibelenggu syaitan. Hadis riwayat Muslim. Kita juga recall balik berkaitan dengan objektif ibadah puasa. Sekurang-kurangnya ada 2 yang paling utama. Yang pertama adalah takwa, berdasarkan kepada surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang dahulu daripada kamu, supaya kamu bertakwa. Jadi
sebut secara jelas dalam ayat ini, la'allakum tattaqun, maka itulah objektif daripada kefarduan ibadah puasa. Yang kedua adalah objektif keampunan Allah Subhanahu wa taala. Ini diambil daripada kefahaman isyarat daripada hadis Nabi SAW yang menyebut kehinaan bagi seseorang yang sempat bertemu dengan bulan Ramadan, kemudian bulan Ramadan berlalu pergi habis, tetapi dosanya belum diampunkan oleh Allah Ta'ala. Ini Nabi kata orang yang sebegini dapat kehinaan. Jadi untuk kita pastikan kita tidak tergolong dalam kumpulan ini, maka kita kena target dan kita kena letak objektif puasa kita adalah mendapat keampunan daripada Allah Ta'ala. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, itu berkaitan dengan objektif. Jadi kita ingin tengok bagaimana ibadah puasa dalam bulan Ramadan ini mampu dan boleh untuk menyucikan jiwa kita. Dalam bahasa Arab ia dipanggil sebagai tazkiyatun nafs, iaitu sebagai penyucian ataupun pembersihan jiwa kita. Terutamanya bila kita sebut jiwa adalah ini berkaitan dengan akhlak dan juga sifat-sifat mahmudah. Ini berkaitan dengan dalaman kita, bagaimana cara fikir, begitu juga dengan kita kata perasaan kita yang akhirnya nanti akan melahirkan tindakan yang baik, akhlak yang baik. Pertama sekali kita tengok hadis Nabi SAW dalam Sahih Al-Bukhari daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni imru'un shaim. Dan pada hari berpuasa kalian, maka janganlah seseorang mengeluarkan perkataan keji dan janganlah bertengkar. Sekiranya seseorang mencercanya atau bergaduh, maka katakanlah kepadanya, sesungguhnya aku berpuasa. Jadi berdasarkan hadis ini, Nabi ajar kita ketika kita berpuasa. Maknanya ketika berpuasa sama ada maksud pertama adalah pada siang harinya ketika kita berpuasa itu, ataupun maksud yang kedua para ulama kata sepanjang-panjang bulan Ramadan. Itu maksud berpuasa, kerana memang siang hari berpuasa, malamnya kita akan qiyamul lail, beribadah, maka itu juga adalah ada kaitan dengan ibadah puasa yang kita lakukan. Nabi bagi panduan kepada kita, pertama, fala yarfuth. Terjemahannya, jangan keluarkan perkara keji, jangan keluarkan perkataan yang keji, perkataan yang lucah, perkataan yang tidak baik. Maknanya jaga lidah, maksudnya begitu. Wala yaskhab, ini para ulama sebut maksudnya adalah jangan bertengkar, jangan bergaduh dengan orang lain. Jadi bergaduh pun berkaitan dengan lidah. Jadi kedua-duanya adalah menjaga lidah. Maknanya jaga lidah ni, jangan keluarkan perkataan tak baik, perkataan lucah sebagai contoh, dan jangan pula kita bergaduh. Kadang-kadang mulanya dengan perkataan, gaduhnya gaduh mulut, membawa kepada masam muka, membawa kepada perpecahan, dan sampai peringkat boleh membawa kepada pergaduhan yang lebih jauh daripada itu, pukul, buli orang lain, ataupun cederakan, sakiti badannya, dan juga seumpamanya. Jadi sebab itu antara doa yang kita panjatkan kepada Allah Ta'ala pada bulan Ramadan ini, ya Allah berkatilah kami semua dalam bulan Ramadan, Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. Kemudian kita minta bantuan daripada Allah, wa a'inna fihi, dan bantulah kami ya Allah padanya, iaitu pada bulan Ramadan. Wa a'inna fihi 'alas siyam, bantulah kami dalam melaksanakan puasa ini. Wal qiyam, bantulah kami dalam melaksanakan ibadah
qiyam Ramadan, iaitu solat sunat tarawih. Kita minta lagi pada Allah Ta'ala selepas daripada ala siyam wal qiyam wa qiraatil Quran, bantulah kami juga dalam usaha untuk baca Al-Quran. Sebab kalau nak ikut malas, kalau nak ikut nak tidur, kalau nak ikut nak berehat, kalau nak ikut kita lebih suka buat yang kita biasa buat daripada hobi kita. Sebab itu kita minta tolong pada Allah Ta'ala bagi kekuatan kepada kita untuk baca Al-Quran. Al-Quran ini adalah kitab hidayah yang diturunkan dalam bulan Ramadan, fasa pertama, peringkat yang pertama. Ada dua peringkat Quran turun, nuzul Quran. Yang pertama adalah daripada Lauhin Mahfuz, yang kita sebut Loh Mahfuz. Dia punya baris adalah Lauh, bahasa Arab. Lauhin Mahfuz. Peringkat ini daripada Lauhin Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Peringkat yang kedua adalah daripada Baitul Izzah di langit dunia kepada Nabi SAW. Ayat Al-Quran menyebut tentang nuzul Quran, iaitulah ayat 185 surah Al-Baqarah. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran. Sebut Ramadan, sebut diturunkan Quran. Dan kita cuti lah pada 17 hari bulan. Ini satu pendapat yang masyhur, peristiwa itu diriwayatkan berlaku pada 17 Ramadan. Yang penting, bulan Ramadan ini dipilih oleh Allah Ta'ala sebagai masa yang diturunkan padanya Al-Quran. Baik, nuzul Quran yang disebutkan iaitulah bulan Ramadan tadi merujuk kepada peringkat yang pertama, iaitu daripada Lauhin Mahfuz ke langit dunia di Baitul Izzah. Adapun peringkat yang kedua, dia turun beransur-ansur kepada Rasulullah. Dia campur, ada bulan Ramadan, ada bulan Syawal, ada bulan Zulqa'dah, ada bulan Zulhijjah. Maka ayat Quran tadi, bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran adalah yang turun daripada Lauhin Mahfuz ke Baitul Izzah langit dunia, merujuk pada peringkat yang pertama. Baik, yang pentingnya adalah pada bulan Ramadan itu tadi kembali kepada tazkiyatun nafs. Disuruh Nabi ajar kita, Nabi suruh kita, maknanya suruh untuk jangan buat, iaitu jaga lidah. Sebab itu doa selepas baca Quran. Begitu juga wa qiraatil Quran wa hifdzil lisan, dan menjaga lidah kita. Itu yang kita minta daripada Allah Ta'ala. Ya, kadang-kadang kita dah terbiasa marah ke orang, sebut perkataan yang tidak baik. Jadi semoga bulan Ramadan dengan adanya hadis ini, Nabi larang secara spesifik, jangan sebut perkataan yang lucah, jaga lidah kita, jangan bergaduh dan seumpamanya. Sampai peringkat yang kedua pula, Nabi kata, fa in sabahu ahadun aw qatalah falyaqul inni mru'un shaim. Sekarang ustaz, saya dah memang tak cakap perkataan yang lucah, saya pun tak bergaduh dengan orang, tapi ada orang ajak saya bergaduh. Yang ni macam mana? Jadi dalam hadis ini Nabi terus nyatakan juga tentang perkara kalau orang ajak bergaduh. Fa in sabbahu ahadun aw qatalah, sekiranya ada seseorang yang mencerca kamu, dan sekiranya ada seseorang yang ajak kamu bergaduh, berlawan, bermusuh, au qatalah, boleh kita terjemah juga nak bunuh kita ataupun seumpamanya. Jadi ini kalau orang lain mulakan, Nabi didik dan Nabi suruh kita untuk jawab dan bagi tahu kepada orang itu, sesungguhnya aku ini berpuasa. Falyaqul innim ru'un shaim, bagi tahu dia kita berpuasa. Jadi kat sini tak ada masalah untuk kita declare bahawa kita sedang berpuasa. Tak semestinya kita diam, maknanya kita orang tak tahu kita puasa tak puasa. Boleh kita bagi tahu orang, aku sebenarnya tengah puasa, tengah puasa. Jadi inilah dia bentuk didikan, kejiwaan
yang Nabi ajar kepada kita melalui ibadah puasa dalam bulan Ramadan. Yang dijaganya yang paling penting adalah kawal perasaan kita, iaitu dengan mengawal lidah kita. Jangan cepat respon, jangan balas balik apa yang dia ucapkan itu. Kalau sekiranya cerca kutuk ni tuan-tuan sekalian, kita memang suka balas balik. Suka dari segi fitrah kebiasaan manusia, orang kutuk kita, kita akan pertahankan diri kita. Cuma dalam bulan Ramadan, caranya adalah bagi tahu dia kita berpuasa. Jadi Nabi ajar kita supaya bersabar, Nabi ajar kita supaya kenang bahawa kita sedang melakukan satu ibadah. Ibadah ini sepatutnya menjadi benteng. Sebab itu dalam hadis yang lain, as-siyamu junnah, puasa itu adalah benteng. Jadi dengan sebab puasa, kita boleh benteng diri kita. Sebelum ni kita nak jawab, sebelum ni kita nak kutuk balik, tetapi dengan sebab puasa, ada hadis ini yang menyebut secara spesifik, maka ia telah menjadi benteng kepada kita untuk respon dan juga untuk mencela ataupun mencerca balik orang yang mencerca. Tapi itulah didikannya. Susah memang susah, tetapi itulah yang Nabi ajarkan kepada kita. Lagi-lagi kalau orang mencerca keluarga kita, keturunan kita, ibu kita, ayah kita dan juga seumpamanya, kita sangat rasa sakit sebagaimana orang mencerca kita. Ini ibu kita yang paling kita sayangi, ayah kita yang paling kita kasihi, tiba-tiba ada orang cerca dan ada orang kutuk, mungkin kita lagi cepat akan respon berbanding kalau orang kutuk dan juga cerca diri kita. Tetap diajar oleh Nabi SAW untuk tidak balas balik, tidak respon, melainkan bagi tahu dia, sesungguhnya saya ini berpuasa. Bukankah ini didikan? Bukankah ini pembersihan jiwa? Pada masa yang sama menjaga lidah, pada masa yang sama juga menyuruh kita untuk bersabar. Sebab itu sabar ini juga dituntut dalam ibadah puasa kita. Sebab itu dalam hadis yang lain, riwayat Imam Muslim juga daripada Abu Hurairah, hadis yang masyhur yang menyebut bahawa as-siyam fa in illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih, kullu amal ibni adam lahu illa saum fa innahu li wa ana ajzi bih. Ini dah banyak kali dihuraikan dan diceritakan, sesungguhnya semua amalan anak Adam itu adalah untuknya kecuali puasa. Puasa itu adalah untukku, Allah Ta'ala kata. Hadis ini hadis kursi. Dan aku, yakni Allah Ta'ala, yang akan memberikan balasan kepada orang yang berpuasa. Ada sambungan hadisnya. Nabi bersabda seterusnya, ya da'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Sesungguhnya orang yang berpuasa itu meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makan minumnya, min ajli, kerana ku, iaitu kerana Allah Ta'ala. Kenapa tak makan tak minum? Kerana Allah Ta'ala. Kenapa tidak bersama dengan pasangan isteri pada siang hari Ramadan? Kerana Allah Ta'ala. Maknanya semuanya lillahi ta'ala. Kita penat malam hari, siang hari bekerja, puasa, malam hari tarawih sebagai contoh. Kenapa tuan-tuan sekalian? Bukankah ia kerana Allah Ta'ala? Dan setiap kali solat tarawih yang kita niatkan itu, nawaitu ataupun usolli sunnat tarawih raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala, kerana Allah Ta'ala. Puasa pun sama, nawaitu sauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanah lillahi ta'ala, kerana Allah Ta'ala. Jadi kita tidak makan itu kerana Allah Ta'ala. Kita tinggalkan minum juga kerana Allah Ta'ala. Kita tinggalkan nafsu syahwat kita juga kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendek kata, kerana taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersabar, kita pujuk hati kita melaksanakan perintah Allah Ta'ala ini, iaitu imtithal awamirih, iaitu menjunjung dan melaksanakan apa yang diperintahkan dan juga yang disuruh. Itu kita bersabar.
Begitu juga meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Ta'ala, juga kita bersabar. Sabar melakukan ketaatan dan sabar meninggalkan perkara yang dilarang. Jadi puasa ini mendidik kita untuk bersifat dengan sifat sabar. Bahkan perkataan sabar itu sinonim dengan ibadah puasa berdasarkan beberapa pandangan para ulama yang mentafsirkan maksud ayat Al-Quran, wasta'inu bis-sabri was-salati, dan mintalah tolong daripada Allah Subhanahu wa taala dengan cara solat dan juga sabar. Wasta'inu bis-sabri, dengan cara sabar, dan juga dengan cara solat, bis-sabri was-salah. Baik, solat itu jelas, solat sunat, solat minta tolong daripada Allah Ta'ala, solat hajat dah biasanya. Dah sabar ini pula macam mana? Minta tolong daripada Allah Ta'ala dengan jalan sabar. Para ulama kata dengan jalan iaitu berpuasa, sebahagian daripada maksud. Jadi sabar dan puasa itu sangat sinonim. Cuma kita berjumpa dalam realiti ketika bulan puasa ini pula lah kita ini paling tidak sabar. Jadi kalau begitu, jiwa kita belum terdidik. Sepatutnya bulan lain boleh bersabar, bulan Ramadan 2 kali ganda sabarnya banding dengan bulan-bulan yang lain. Tapi kenapa ada setengah daripada kita lebih cepat marah pula pada bulan Ramadan? Lebih cepat marah. Makanan tak siap, sebagai contoh, kita marah. Anak kita belikan barang salah, kita cepat marah. Kau tak tahu ke ayah puasa? Nak bagi tahu puasa je, tapi janganlah dalam keadaan marah. Nabi suruh kita declare puasa bukan dalam keadaan marah, supaya kita bersabar, supaya kita tenangkan keadaan. Kalau bergaduh tak jadi bergaduh, sepatutnya kalau nak marah tak jadi marah. Tapi kita declare sambil marah. Kau tak tahu ke ayah puasa? Contohnya begitu. Ataupun mak puasa. Jadi hilang dia punya maqasid yang sebenar daripada perkataan sabar. Banyak dulu waktu belajar di negara Arab, peristiwa pelik yang dimasukkan dalam berita. Isteri lambat sikit siapkan hidangan berbuka puasa, ada yang maknanya ditumbuk, isterinya ditumbuk, suami marah. Baran bulan Ramadan, semua orang nak balik cepat, hon paling kuat bulan Ramadan, marah dekat jalan raya dan seumpamanya. Tapi sebut, kau tak tahu ke aku puasa? Dia sebut macam tu. Hilanglah dia punya, sepatutnya intonasinya bukan begitu ketika kita declare bahawa kita sedang berpuasa. Dia kena dalam keadaan tenang, dalam keadaan bersabar. Sebenarnya nak ingatkan orang lain bahawa sekarang ni bulan puasa dan semua orang berpuasa. Kenapa yang kamu ajak kami bergaduh? Kenapa kamu mencerca kami? Dan juga seumpamanya. Tapi kalau kita lawan balik puasa, yang sana jawab pula, kau tak tahu aku pun puasa juga. Itu bergaduh sambil declare puasa. Tak ada kesan lah, dan tidak ikut apa yang Nabi maknanya ajarkan kepada kita. Apapun, mungkin kita ini lebih senang tercabar, dah lapar, dalam keadaan dahaga, dalam keadaan ada urusan yang nak diselesaikan. Tapi begitulah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sewaktu kita tak lapar boleh bersabar, sepatutnya waktu lapar dan dahaga kenalah lebih bersabar lagi, sebab kita sedang buat ibadah. Samalah macam kita ni bersedekah, tuan-tuan sekalian, waktu banyak duit boleh bersedekah, itu biasa. Tetapi mampu ataupun tidak mampu kita bersedekah ketika kita tidak banyak duit. Kat situlah maknanya betul-betul akan menguji sifat pemurahnya kita untuk bersedekah ataupun bagi bantuan kepada orang lain, sama ada kita senang ataupun tidak senang pada waktu itu. Seterusnya, perkataan al-imsak yang ketiga. Imsak ini bukan imsak waktu sahur, tetapi imsak ini maksudnya adalah definisi puasa. Puasa pada bahasa adalah menahan diri, al-imsak. Puasa pada al-istilah, pada definisi syarak pula adalah al-imsak anil mufattirat, menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa, bermula daripada al-fajar
terbit fajar sehinggalah terbenam matahari. Apa maksud al-imsak itu sendiri? Al-imsak itu kita kata tadi menahan diri. Menahan diri maksudnya apa? Kita nak buat yang lain, tetapi sekarang kita terpaksa lakukan yang lain. Kita nak makan nafsu dan syahwat kita, tetapi sekarang kita tahan diri kita daripada makan dan minum. Kalau boleh kita nak buat itu, nak buat ini dan seumpamanya, tapi kita menahan diri. Kerana rukun daripada ibadah puasa itu selepas daripada niat adalah meninggalkan semua perkara yang membatalkan puasa. Makan, minum, wati ataupun jima' bersama dengan isteri, begitu juga dengan muntah dengan sengaja. Kan semua yang kita lakukan itu sedang kita tahan diri kita. Sabar, relax dulu. Maknanya kita tahan, maknanya jangan buat. Kerana apa? Kerana itulah maksud al-imsak, iaitu menahan diri. Maka ini juga adalah bentuk, ia adalah tazkiyatun nafs. Dan semua ini bersabar, tazkiyatun nafs pada aspek jaga lidah kita, jaga lisan kita daripada bercakap perkataan yang keji ataupun yang tidak baik. Begitu juga kita ini buat semuanya kerana Allah Ta'ala, semata-mata taat dan patuh kerana Allah Ta'ala. Ia terjelma dalam beberapa amalan dan juga yang kita lakukan sepanjang bulan Ramadan. Ia terzahir dan terjelma dalam bersahur. Dalam bersahur, tuan-tuan sekalian, kita dididik dah 23 hari ini bangun awal. Memang kena bangun awal sebelum pada subuh. Kerana apa? Kalau sahur dah subuh, itu akan batalkan puasa. Kita akan pastikan kita bangun awal sebelum daripada masuk waktu subuh, kerana untuk dapat bersahur. Jadi ini juga didikan terzahir daripada amalan bersahur itu, yang Nabi kata tasaharu fa inna fis sahuri barakah, bersahurlah kalian, sesungguhnya dalam bersahur itu ada barakah, ada keberkatannya. Maka kita dididik begitu dalam masa sebulan ini, bersahur, bangun awal. Bukan senang nak tinggalkan tempat tidur, bukan senang nak tinggalkan maknanya rehat. Ni kena bangun, siapkan makanan, sedikit makanan, ada keluarga, anak-anak. Kita dah bangun, kita pun susah juga kena kejut dengan isteri. Lepas tu kita punya turn kejutkan anak, baru tahu susahnya kejutkan anak-anak kita ni, tuan-tuan sekalian. Kejut, bangun, kita pergi sana, dia tidur balik, tuan-tuan sekalian. Naik lagi, kejut lagi. Dah dekat 45 minit dah, tuan-tuan sekalian. Sabar. Maknanya dalam bersahur itu ada banyak perkara yang telah mendidik kita. Begitu juga dengan bila bersahur bangun, kita nak fadilat qiyamul lail, kita nak fadilat tahajud. Ni musim surau dan juga masjid buat. Ada yang 20 bermula 20 hari bulan, ada yang lebih awal 17 hari bulan ketika nuzul Quran. Mampu tak mampu, kita maknanya pergi ke masjid dan juga surau. Pergi solat dalam 8 rakaat, kemudian habis nak sahur dekat masjid, dekat surau ke, kita nak balik, kena balik rumah semula, kemudian nanti nak pergi balik sembahyang subuh. Itu semua adalah didikan. Itu adalah didikan. Nak lepaskan begitu saja boleh, tetapi sayanglah pula, tinggal 7 hari je Ustaz, tinggal 6 hari je, tinggal 4 hari saja. Takkanlah 1 hari bulan sampai 23 hari bulan saya okey, tiba-tiba yang tinggal 7 hari ni tak okey, teruk sangat saya ni. Akhirnya kita pujuk hati kita. Ini semua adalah didikan. Begitu juga dengan yang berbuka ni, kita nak dapatkan sunnah Nabi, tamarnya, kemudian makan tidak berlebih-lebihan, kemudian tidak pula melewatkan solat maghrib kerana makan tadi. Kita duk fikir, tuan-tuan sekalian, alhamdulillah Allah syariatkan ibadat solat sunat tarawih sepanjang bulan Ramadan ni. Siang hari Ramadan, kemudian malam siang hari puasa, malam tarawih. Duk bayang kadang-kadang seorang-seorang, agak-agaknya tuan-tuan sekalian, kalaulah tak ada tarawih pada malam bulan Ramadan, daripada maghrib kita buka puasa sampai pukul apa kita akan berhenti buka puasa, tuan-tuan sekalian? Tarawih tak ada. Isyak boleh lambat sikit, 12 tak apa lagi.
Duduk lepas makan, makan, lepas makan, makan, lepas makan, makan. Tarawih tak timbul sebab tidak disyariatkan. Ini membayangkan. Tetapi indahnya syariat Islam, kita ada tarawih. Kok mana pun isyak kita berhenti. Ini juga didikan. Kita akan buat tarawih, buat 8 ke, buat 10 ke, buat 20 ke, tak buat ke, tuan-tuan dan puan sekalian, tetapi semua nak buat juga walaupun sedikit. Lepas tarawih, makan lagi tuan-tuan sekalian, ada moreh, sambung lagi. Tak apa, ada yang makan sikit, ada yang makan banyak, tetapi memberi peluang kepada kita pula yang mungkin tak adalah nak makan sangat. Oh, ini peluang dapat pahala. Kita pun taja orang buka puasa, kita taja moreh dan seumpamanya. Ini juga mendidik jiwa kita daripada sifat bakhil dan kedekut. Berapa lama kita asyik nak makan daripada duit orang? Bila masanya kita nak bagi sumbangan supaya orang boleh makan daripada duit kita? Lama-lama terfikir tuan-tuan sekalian, Allah juga bagi rezeki kepada saya sebagaimana orang lain yang diberikan rezeki, tapi orang lain kenapa boleh infak? Bubur lambuk dia taja, kemudian buka puasa dia taja, moreh dia taja, sahur ni peluang juga untuk taja sahur tuan-tuan sekalian. Bila surau dan masjid buat lepas qiyamul lail ada sahur di masjid dan juga surau. Ini semua peluang yang kita boleh maknanya terdidik dengan sifat pemurah dan juga kita dapat jauhkan daripada sifat bakhil. Seterusnya, amalan-amalan yang lain yang juga terzahir pendidikan untuk penyucian jiwa kita ni tuan-tuan dan puan sekalian. Tadi kita sebut beri makan, maknanya kita akan suka untuk menolong orang lain. Begitu juga ibadah solat tarawih tuan-tuan sekalian, kita akan didik diri kita supaya jangan lupa bahagian kita pada hari akhirat nanti. Ibadah jangan kita lepaskan peluang. Tidak ada tarawih pada selain daripada bulan Ramadan, tidak ada witir yang disunatkan berjemaah melainkan pada bulan Ramadan selepas daripada tarawih. Akhirnya kita terdidik untuk lakukan semua yang disunatkan untuk kita lakukan, termasuk membaca Al-Quran. Dan bacaan Al-Quran ini tuan-tuan dan puan sekalian adalah cara kita berinteraksi dengan Allah Ta'ala. Interaksi dengan Allah Ta'ala ni ada pelbagai. Solat, interaksi dengan Allah Ta'ala. Berdoa, interaksi dengan Allah Ta'ala. Dan membaca Al-Quran juga berinteraksi dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ketenangannya lain daripada biasa. Ketenangan yang kita dapat dan keseronokan, bahkan kita tidak pernah jemu untuk baca Al-Quran banding dengan baca bacaan-bacaan yang lain, bahan-bahan yang lain. Dan yang lebih penting adalah terzahir pada 10 yang terakhir Ramadan bila Nabi sebut taharrau. Kita terjemah rebutlah, kita terjemah intailah, kita terjemah juga kejarlah, bersungguh-sungguh, burulah Lailatul Qadar yang ada pada 10 hari yang terakhir daripada bulan Ramadan. Maka kesimpulannya jelas menunjukkan bahawa Ramadan itu adalah satu masa yang kita diperuntukkan kepada kita, disuruh oleh syariah untuk kita melakukan ibadah puasa. Dalam ibadah puasa itu termasuk amalan-amalan yang lain dalam bulan Ramadan itu semuanya menuju kepada takwa, menuju kepada keampunan Allah Ta'ala, dan pada masa yang sama dia adalah satu proses penyucian jiwa dan pembersihan jiwa kita. Mudah-mudahan keluar daripada bulan Ramadan, tamat bulan Ramadan, masuk bulan Syawal, kita sudah jadi biasa dengan sifat pemurah. Kita sudah jadi biasa dengan bangun awal sebelum daripada waktu subuh. Kita sudah biasa dengan membaca Al-Quran. Kita sudah biasa menolong orang lain. Maka jiwa kita menjadi jiwa yang berbeza. Hati kita dan pemikiran kita, hati dan pemikiran yang berbeza sebelum daripada bulan Ramadan. Lebih banyak sabar, lebih banyak menjaga lidah, jaga tutur kata dan juga seumpamanya. InsyaAllah mudah-mudahan semua kita diberikan rezeki oleh Allah Ta'ala, dapat Lailatul Qadar dan berjaya mendapat penyucian jiwa, keampunan Allah Ta'ala dan juga bertakwa kepada Allah Ta'ala.
sebelum saya tutup ada soalan sampai minta saya respon. Oh, yang ni tak ada kaitan dengan puasa ni, muamalat. Apakah hukumnya jika penjual emas tersalah buat kiraan harga emas? Harga yang diberi kurang dari harga sepatutnya. Maknanya kalau harganya 5K, dia bagi kat kita 4K. Okey. Adakah pembeli perlu pergi kedai membayar harga yang kurang itu? Walaupun selepas bayaran penjual telah membuat akad mengatakan saya jual dengan harga tersebut dan minta halal andai ada terkurang atau terlebih. Itu yang trigger tu. Ustaz, dia dah halal kan Ustaz? Kurangnya 1,000 tuan-tuan sekalian. Contoh 5,000, dia terbagi harga 4,000. Kita pun nak pulang tak pulang, rasa-rasa macam tak perlu, sebab dia dah kata saya jual dengan harga tersebut dan minta halal andai terkurang dan terlebih atau terlebih. Tuan-tuan sekalian, satu soalan penting kepada kita yang berfikir begini. Kalaulah dia terjual harga lebih mahal, 5,000, dia jual 6,000, dan dia pun dah bagi tahu saya jual dia dengan harga tersebut, kalau ada terlebih dan terkurang minta halal. Kita pun dah setuju. Rasa-rasa tuan-tuan sekalian, kita pergi tak? Memang confirm pergi. Pak cik jual mahal daripada harga yang sepatutnya. Kalau macam itu kita punya tindakan, maknanya tidak berapa betul cara kita berfikir. Dalam jual beli, tuan-tuan sekalian, muamalat, harga memang satu perkara yang penting, menjadi rukun. Dan yang kedua, ada harga, ada akad, boleh tengok, ada ijab, ada qabul, semuanya nak menunjukkan kepada redha di antara al-bai' penjual dan juga al-mushtari pembeli. Boleh tak kita pergi? Dalam dua keadaan ini kena pergi. Bagi saya kena pergi, kerana boleh jadi berlaku al-khata'. Al-khata' ini tersilap. Mungkin pelanggan tengah ramai, jadi dia tersalah bagi harga. Sedangkan rantai emas yang kita beli itu, harga yang lain-lain yang sama dengan jenis ini harganya lain. Cuma mungkin tersalah tagging ataupun tersalah bagi harga. Lebih baik untuk kita lebih tenang, kita pergi semula ke kedai itu dan bagi tahu. Kalau memang dikata sebenarnya saya memang bagi rendah, pada waktu itu barulah kita tenang, dan pada waktu itu insya-Allah ada barakahnya. Jadi tuan-tuan sekalian, khata' perlu dibetulkan. Khata' ni tersilap, perlu dibetulkan. Macam mana kita nak tahu dia tersilap ataupun tak tersilap? Kita rujuk semula kepada penjual untuk dapat penjelasan. Saya tengok ni harganya mula-mula tadi begini semalam, tapi tengok tuan bagi yang macam ini. Sebenarnya betul ke? Tersilap ke, ataupun memang nak bagi saya harga murah? Tiba-tiba dia kata memang saya bagi harga murah, selesailah. Tapi kalau tiba-tiba dia kata saya tersilap tu, saya tersilap, patutlah sejak semalam saya asyik kira kurang pendapatan di kedai ni. Jadi tuan-tuan sekalian, oleh kerana kebarangkalian dua-dua itu ada, maka disuruh kepada kita dalam situasi ini untuk pergi berjumpa semula, rujuk, dan kita pastikan yang mana satu. Jadi itu lebih baik dan berfaedah, dan itu menunjukkan kita ada sifat takwa dan juga wara'. Kerana apa? Kerana seseorang itu akan, maknanya hanya akan memiliki sesuatu aset, sama ada kalau dia penjual, dia akan memiliki duit dan harga. Kalau dia pembeli, dia akan memiliki barangnya, duitnya dia kena serahkan. Semuanya atas dasar redha, meredai di antara satu sama lain. Kalau kita ada keraguan, redha ke tak redha, maka disuruh untuk rujuk semula untuk dapatkan kepastian. Wallahu a'lam. Saya rasa itu saja pada hari ini. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal amal. Semoga Allah terima segala amal kita daripada amalan-amalan yang soleh, dan teruskan untuk kita merebut baki daripada bulan Ramadan pada 10 yang terakhir Ramadan pada kali ini. Aku qauli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina shiratal mustaqim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.